Ustaz, I've heard before, maybe you can comment. I've heard before that the jinn in the realm, the so-called what we view as magic, follows their naturalistic rules, and moreover, our use of technology is perceived by them to be magic. Is there any truth to this? Our technology is perceived by them as magic. Yeah. Our science so advanced. One day we should interview a jinn. Kan? Science so advanced. Yeah. We see it as Yeah, magic. maksudnya they can understand the rules of their science. They can understand the rules for them, and we perceive it as magic. Tapi they cannot understand our science. They think we are doing magic. Okay, sebenarnya dua-dua ada natural law. Dan jin ni sebenarnya dia tidaklah berapa, yang saya faham saya tak pernah lah dengar daripada jin sendiri yang cakap benda ni. Tapi kalau kita tengok teknologi jin, dia dah terlalu advance dah. Contoh teleportation dah ada dah, jin dah boleh buat dah. Kan? Teleportation is something that they claim that they can do dalam Quran. Dan manusia pun claim boleh buat benda tu. That means both of us are terikat dengan natural law sebenarnya. Kedua-dua kita adalah terikat dengan natural laws. Cuma kita tak dapat discover certain natural laws yang mengikat mereka. So it's just about not discovering, that's all. Tapi tak ada melanggar axiomatic principle. Dia just natural law yang bagi kita tak natural. It's just that I've also heard, Yeah. there's another one yang tak tahu Microsoft, that jinn are deficient in intellect. Apa dia? Artificial? Jinn are deficient Oh, in the deficient in intellect. intellect, Is okay. there some truth to that? Ini kenyataan yang tak betul lah. Oh. Siapa yang pernah dengar orang kata jin ni sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia? Itu kenyataan yang sangat salah. Okay, yang sangat salah. Bukti senang lah, buka suratul jin lah. Dengar Nabi baca Quran je masuk Islam terus. Abu Lahab dengar berapa kali tak masuk Islam. So siapa lagi jahat? Tak betul. Dia are very smart. Tengok, kita dengar bahasan dorang dengan Nabi, dengan Rasulullah dalam Quran. Dan dia kena cabar dengan Nabi Sulaiman, dia terus tawarkan, we can do this before even you can stand from your seat. Itu bukan kenyataan satu makhluk yang bodoh. They're afraid of the jinn. They're afraid of the jinn. Farid minal jinn. Afridun minal jinn. We can do this, we can teleport the throne of Queen of Sheba this place even before you stand up from your. Itu bukan statement orang bodoh. Itu statement cerdik. Dan syaitan ni daripada bangsa jin. Syaitan bodoh ke tak? Dia ni in one sense bodoh lah, tapi cunning lah. Intelligence level tu ada, tinggi. Maksudnya kebodohan yang is referred to is the proper. Tak, saya tak tahu statement mana, siapa yang kata jin ni deficient in intelligence. I don't know where it came from. Kan, saya pernah dengar yang diorang ni sebaik-baik jin jahat manusia. Itu saja. Itu pun salah. Dan bila kita dengar cerita-cerita berkenaan jin daripada sumber-sumber yang sahih ni, dia orang macam kita lah. Intelligence level orang macam kita aja. Kan? Tapi nak kata 100, ada pandai, ada bodoh, ada baik, ada jahat. Kan? Ada degil, ada lembut. Kan? Ada LGBT juga. Ada yang kata. Kan? Ada yang Allah. Yes. Ada nak tambah macam sebab Al-Quran kan diturunkan untuk jin juga. Jadi Betul. standard yang sama pun apply kat Thank you. dia. Very good argument. Yes. Standard. Al-Quran, very good, very good. So dalam Al-Quran pun kita tengok argument dia tu pun cerdik punya argument. Lepas tu ada orang yang kata Al-Quran, Islam is for the elite. Kan? Islam ni adalah agama untuk elite. Elite ni bukan maksud dia Islam pilih kasih. Islam adalah agama untuk orang yang berfikir. Yang tak berfikir tak boleh. Tak lepas apa. Kan? Awak tengok ayat Quran, wa taral jibala tahsabuha jamidatan fa hiya tamurru marras sahab. Kamu melihat dah nak habis dah tengok jam okay. Kamu melihat gunung itu kukuh, teguh, kekal di situ. Tapi hakikatnya dia bergerak seperti geraknya awan. Siapa yang baca sekali boleh faham ayat tu? Ada kata ayat tu pasal hari kiamat. Tapi kalau baca balik ayat tu, sebenarnya bukan pasal hari kiamat. Allah kata dia yang itqan dalam setiap yang dia buat tu, dia menekuni apa yang dia buat. So Allah nak kita perhatikan sebenarnya gunung. Gunung ni nampak tak bergerak, tapi dia bergerak seperti pergerakan awan, Allah kata. Allah siap compare dengan awan. Yeah.
Very good. Betul lah. Memang itu lah sebenarnya. Sebab kalau gunung ni bergerak, takkanlah gunung tu bergerak sendiri. Dia mesti bergerak sikit dengan bumi ni. Dan dia bergerak dengan orbit seperti awan. Seperti awan. Nampak tak? Seperti pergerakan awan. Dan awan pun speed paling laju setahu saya 500 km/h. Bumi lagi laju 2 kali ganda saja. Dalam 1000 km/h. Awan bergerak Kan? Ya. So, ayat tu bukan ayat yang awak boleh baca sekali tak nak fikir tak boleh faham. Awak kena tengok apa ni sebenarnya. Tengok awan, tengok gunung. Tengok awan, tengok gunung. Cuba bayangkan kalau zaman Nabi, Allah turunkan ayat mengatakan bahawa sebenarnya bumi ni pun bergerak. Goyang tak keimanan sebahagian orang pada waktu tu. Allah turunkan Quran kata dengan jelas bahawa bumi ni sebenarnya tidak flat. Bumi ni bulat. Sahabat-sahabat pun saya rasa akan garuk kepala. Tapi they knew We cannot say that the Sahabah knew it 100%. But it's there in the Quran. But is it direct or not? Tak direct. Tak direct dalam Quran. Adakah kita nak kata sahabat tahu semua benda berkenaan dengan sains? Tak. Ada sahabat salah faham Quran? Ada. Ada sahabat salah faham kiasan? Yes. Teluk burung unta tu. Okey, itu saya tak berapa sokong lah. Itu Zakir Naik yang bawa. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Kan? Dan bumi ni Allah Subhanahu Wa Taala hamparkan. Dia kata bahawa dia datang daripada kata akar duhyah. Duhyah tu adalah burung ostrich punya telur. Tapi sebenarnya kalau kita tengok konteks tu, dia tak ada kaitan pun dengan telur tu. Sebab telur burung unta ni tak ada kaitan dengan expansion pun. Betul tak? Dahaha ni memang maksud dia hampar. Memang hampar. Bagi saya hujah yang kuat tu adalah kawara. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Allah mengkawara. Kawara ni apa? Macam lilit serban. Kepada satu yang bulat. Lilit pada satu yang bulat. So saya faham, yang saya faham lah maksud dia, kalau Allah berterus terang tentang certain fenomena, orang-orang yang hidup zaman tu akan, contoh dia katanya, macam mana Quran boleh kata bumi ni bulat? Our eyes tell us it's straight. That means it's counterintuitive lah. Don't you think that you will make them ask, ni betul ke tak betul? It tells you something that is counterintuitive. Tapi ada dalam Quran. Tapi dengan cara you kena buat kajian. You kena buat kajian. So, sama juga dengan riba. Kan? Sayyidina Umar kata, Rasulullah meninggalkan kita sebelum menjelaskan dengan tuntas riba tu. So, bagi saya tak mustahil kefahaman tentang riba ni semakin difahami lebih dalam oleh orang-orang yang datang kemudian. Tidak mustahil benda ni.